Okey, jom kita sambung perbincangan kita tentang kajian kuantitatif pula. Kalau tadi kita dah bincangkan mengenai kualitatif dan kita faham nature untuk menjalankan penyelidikan yang bersifat kualitatif. Sekarang ni bagaimana pula untuk kita kenal kajian yang untuk kita jalankan kajian yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif dia sangat dekat dengan nombor lah. Bagi orang penggemar-penggemar nombor ni yang dia memang tak trauma tengok nombor dan sebagainya, memang sesuai sangat untuk jalankan kajian yang bersifat kuantitatif. Okey, dia lebih mudah dari sisi pada pandangan penyelidik yang sukakan nombor lah. Dari sudut contohnya kita nak tahu apa perbezaan reka bentuk kajian apa dalam kuanti ni, sebenarnya dia sangat jelas sebab hanya ada dua, sama ada kajian yang bersifat bukan eksperimental ataupun eksperimental. Dan yang paling popular sebenarnya survey lah, kajian tinjauan. Tetapi dalam sains sosial juga kita banyak menjalankan kajian-kajian yang bersifat kuasai eksperimental. Okey. Kaedah pengumpulan data juga dia bergantung sangat kepada soal selidik atau sebagai instrumen. Instrumen utama kajian adalah soal selidik. Beza dengan kualitatif, kerana kualitatif tadi bila kita bincangkan penyelidik adalah merupakan instrumen utama kerana dia dekat dengan manusia, tetapi dalam kuanti tak perlu penyidik turun ke lapangan untuk mengedarkan borang soal sidik pun tak apa, tak dosa, tak ada masalah pun, kerana kita juga boleh melantik enumerator sebagai perantara untuk edar soal sidik. Tambah-tambah lagi musim sekarang ni tak perlukan enumerator pun tak apa, kerana banyak soal sidik diedarkan secara dalam talian seperti menggunakan Google Form ataupun SurveyMonkey. Soal sidik ni kita kena bina. Kita kena bina kalau kajian kita itu kajian yang mungkin baru yang belum ada lagi soal sidik yang sedia ada. Tetapi kena cari dulu apa soal sidik ataupun instrumen yang telah ada di pasaran ataupun dalam penyidikan lepas boleh diambil, digunakan dan diubah suai. Cuma untuk mengelakkan plagiarism itu berlaku dan sebagainya, etika dalam penyelidikan, sebaik-baiknya kita berikan acknowledgement, perhargaan walaupun kita ubah suai daripada konstruk-konstruk dari dalam kajian-kajian yang lepas. Okay. Instrumen kajian bukan semudah untuk kita bina. Kita kena lihat balik dari sudut pemboleh ubah kajian yang kita dah bincangkan sebelum kita nak jalankan penyelidikan. Dah kena pasti dalam penyataan masalah, mencapai objektif apa dan sebagainya. Aspek konstruk itulah yang kena bawa dalam penyelidikan dan juga kena bawa dalam masa kita nak bina soal selidik tersebut. Dan sudah pasti penyelidik yang dia bertekad dah buat keputusan untuk menjalankan kajian yang bersifat kuantitatif ini perlu faham tentang skala pengukuran. Ini yang jelas sebab nak kena bina skala pengukuran ini sama ada nominal, ordinal, interval, ratio. Kerana apa? Kerana setiap jenis skala pengukuran ia akan menatijahkan jenis analisis data yang berbeza. Okey, baik, semua adalah bergantung kepada keputusan kita. Kalau kita menggunakan skala nominal, apa jenis analisis yang boleh digunakan untuk mengukur skala yang bersifat nominal. Begitu juga dengan ordinal, interval dan juga ratio. Jadi, daripada penghasilan ataupun pembinaan instrumen tadi, dia akan memberi kesan kepada jenis analisis data apa yang kita boleh gunakan. Bagi postgraduate students, tidak memadailah untuk kita menggunakan data ataupun analisis data kita hanya dari aspek ujian statistik deskriptif sahaja. Kena meneroka lebih jauh daripada deskriptif. Tetapi asas pemula untuk menganalisis data kuantitatif sudah tentu kena faham bagaimana untuk menganalisis data melalui ujian statistik deskriptif. Selain daripada ujian statistik deskriptif, kita juga banyak ujian-ujian statistik yang lain yang kita panggil inferential statistik. Sama ada
Okey. Berbentuk bivariate ataupun multivariate. Nanti kita bincangkan sekejap lagi. Saya nak kaitkan juga bagaimana kajian kuantitatif ini sangat-sangat penting untuk kita lihat kepada persempelan kajian. Okey, kenapa sampel penting dalam kajian kuantitatif? Kerana dalam kuantitatif dia melibatkan responden yang lebih ramai daripada kualitatif, dan setiap jenis persempelan akan memberikan juga kesan kepada jenis analisis data semasa kita nak ukur dan juga nak dapatkan findings kepada data. Dia ada statistical procedure yang kita perlu ikut. Kalau kita tak ikut, kita tak akan dapat analisis data yang kita nak. Contoh mudah, kita nak menggunakan analisis ujian korelasi. Kalau korelasi Pearson adalah untuk persempelan rawak. Sama ada rawak muda, jenis persempelan rawak boleh, tetapi menggunakan persempelan rawak. Jadi kalau kita menggunakan purposive sampling, dia tak akan dapat kepada ujian korelasi Pearson. Tetapi ada pilihan lain. Mungkin kita boleh gunakan ujian korelasi Spearman. Okey, so dalam perbincangan tentang persempelan kajian, kita melihat dia sampel yang sangat penting untuk kita distribute soal sidik kita yang telah kita bina tadi. Kerana kita ada populasi dan kita ada sampel. Kerana kita tak mampu nak capai kepada populasi sasaran yang sebenar, mungkin ratus ribu, juta, dan kita juga ada populasi capaian. Tetapi yang paling penting, bagaimana untuk kita edarkan soal sidik kita kena tahu bagaimana untuk kita pilih sampel dan siapa yang boleh menjadi responden kita. Okey. Ini adalah perbezaan. Jelas bagaimana untuk kita bezakan di antara populasi dan juga sampel. Kenapa dalam kuantitatif sangat penting tentang populasi? Kerana populasi tambah kita menggunakan persempelan rawak, dia boleh digeneralisasikan kepada populasi yang sebenar, sampel yang kita pilih. Tetapi dia bukan semudah itulah, dia sangat sukar untuk kita capai, dan kita perlu mematuhi syarat bagaimana untuk kita pilih sampel yang betul. Jadi dia takkan jadi kalau kita pilih sampel edar di kafe, di bawah pokok. Kerana apa? Dia ada kerangka persempelan. Dia panggil sampling frame tadi, yang kita kena tengok, kena jelas, kena faham. Setiap jenis persempelan dia ada caranya pula yang berbeza. Kita nak pilih sampel menggunakan persempelan rawak muda tak sama dengan kita nak buat nak cari sampel menggunakan stratified sampling. Tak sama dengan cluster, tak sama dengan jenis-jenis sampel yang lain. Okey. So, kenapa kita perlu membuat persempelan? Itu yang saya cakap tadi tentang populasi yang besar, mana mungkin untuk kita buat kajian seluruh Malaysia ni pun dah besar, apatah lagi seluruh dunia. Jadi sampel itu sangat penting kerana dia nak kepada populasi yang sukar dicapai dan faktor masa. Tambah-tambah dalam perbincangan penulisan tesis untuk postgraduate students, takkan nak ambil masa bertahun-tahun lamanya hanya untuk kerana sangkut dekat persempelan. Jadi sampel dan populasi yang kepada capaian itu membantu untuk kita mudahkan urusan, dan kita boleh berikan time frame yang lebih baik kepada untuk kita menyiapkan penyelidikan kita kerana kita dah pilih sampel yang tepat dan juga betul. Okey. Dia ada dua jenis dalam persempelan kajian. Sama ada persempelan kebarangkalian iaitu rawak, probability sampling, ataupun bukan rawak, non-probability sampling. Jadi setiap jenis persempelan dia memberikan consequences yang sangat berbeza, terutama kepada jenis analisis data yang kita nak gunakan.
Okey, ada 4 jenis dalam kebarangkalian, persempelan kebarangkalian. Okey, sama ada kita memilih secara rawat mudah, sistematik, rawat berlapis iaitu stratified ataupun persempelan berkelompok. Dan setiap memang saya cakap tadi ada ada cara yang berbeza untuk kita kira saiz sampelnya. Kecil sikit dia punya slide ni, tapi ini saya bagi contoh jadual saiz sampel yang dalam buku Cohen 2007. Kadang-kadang kita juga merujuk kepada KG Morgan walaupun tahun 1970 insya-Allah masih boleh digunakan valid sampai sekarang. Okay. Dalam persempelan bukan kebarangkalian, kita juga ada 4 jenis. Sama ada yang persempelan bertujuan, kota, bola salji ataupun convenience. Okey. Purposive ataupun persempelan bertujuan ini yang paling popular dalam kajian kuanti dan kuali. Boleh digunakan dalam kualitatif dan juga boleh digunakan dalam kuantitatif dengan beberapa analisis yang boleh menggunakan persempelan bertujuan. Kota, bola salji, snowball, okay? Dan juga convenience. Dalam kuantitatif, validity dan reliability sangat penting untuk kita faham, untuk kita letakkan di mana dalam perbincangan bab 3 metodologi kajian perlu kita bincangkan terlebih dahulu tentang kesahan dan kebolehpercayaan ini yang boleh diukur dalam kajian kita. Sejauh mana kajian kita ini sudah melepasi kesahan sama ada kita menggunakan factor analysis, content validity-nya bagaimana dan sudah tentu kebolehpercayaan nilai alpha combustion bagaimana supaya kajian kita menepati syarat-syarat prosedur yang telah ditetapkan. Wallahualam, sekian. Terima kasih banyak untuk perbincangan yang sangat ringkas dan juga padat berkenaan dengan kuantitatif. Harap dia membuka lembaran baru untuk kita melihat setiap penyelidikan kita kena saling menghormati. Ada kekuatan yang tidak sama